Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dalam siri rakaman Al-Kulliyah kita nak bicarakan tuan-tuan dan puan-puan sedang jemaah masjid dan juga sedang penonton di rumah. Pada episod kali ini kita nak bicarakan tentang masalah yang menjadi asas kepada Islam itu sendiri, iaitulah masalah hadis, masalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak bincang, nak faham-fahamkan apakah itu hadis, apakah kepentingan hadis dalam Islam, dan bagaimana hadis ini mencorakkan kehidupan kita dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kata hadis ni, hadis ni dia sebenarnya dalam bahasa mudah ni cakap lah, kan? Hadis ni cakap. Bila kita kata hadis seseorang tu cakap lah, kata-kata hikmah, kalam seseorang. Cuma dalam istilahnya bila kita kata hadis, dia merujuk kepada hadis Nabi. Bila kita kata hadis, dia merujuk kepada hadis Nabi. Itu dalam sudut istilah. Tapi dia boleh kata nak kata hadis. Hadis saya pun tak apa. Ni malam ni saya ni hadis saya ni. Malam ni hadis saya ni. Boleh juga. Kan, dalam bahasa Arab, dari sudut bahasa. Tapi yang kita nak bicara bukan hadis seorang ustaz, bukan hadis seorang syekh, bukan hadis seorang maulana, bukan hadis seorang profesor, bukan hadis seorang pemimpin. Tapi bila kita kata hadis, kita nak bicara hadis ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu apabila kita faham hadis, apa dia hadis tuan-tuan? Hadis ni dia sebut tiga perkara aja. Bila kita kata hadis ni tiga perkara ni, kitab tiga perkara ni kita akan nampak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, maqalar Rasul. Yang pertama sekali, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Sahabat bagi tahu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu hadis tu. Apa? Contoh kata Nabi kata, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu, menuntut ilmu itu, mencari ilmu, menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap orang Islam. Jadi apa yang Nabi kata, kita quotekan hadis tu, perkataan tu, itu dikatakan sebagai hadis, Yang keduanya, apabila kita sebut sebagai hadis ni, ialah Nabi tak kata, walaupun kita kata hadis tu bercakap kan, hadis tu bercakap kan, tapi bila kita kata hadis Nabi ni, dia bukan sekadar kata Nabi, tetapi ma fa'alar Rasul, apa yang dilakukan, apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak sebut pun, tapi sahabat cerita, bila mana Nabi begini, Nabi buat macam ni. Bila mana Nabi begini, Nabi buat begini. Misalnya tuan-tuan, dalam kita tahiyatnya, dalam kita semayang. Dalam semayang ni ada yang Nabi sebut, kena buat begini, kena buat begini, kena buat begini. Nabi sebut, Nabi cakap sepatah-sepatah. Tapi ada juga yang Nabi tak sebut pun, tapi sahabat cerita. Sahabat cerita. Misal kita tengah semayang, kita semayang tahiyat ni. Tahiyat ni kita nak gerak jari lagu mana ni? Kita nak gerak jari kita lagu mana ni? Tahiyat kita ni. Kan? Ada seorang sahabat dia kata, aku lihat raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara bi asbu'i. Seorang sahabat kata, sahabat ni kata, aku lihat Nabi isyarat. Isyarat ni makna angkat sikit. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu lebih kurang lah. Jadi Nabi isyarat sikit lah, asyhadu an la ilaha illallah. Turun balik adalah.
Tapi sahabat kata, aku tengok Nabi bila waktu tahiyat, Nabi angkat jari sikit. Seorang lagi sahabat dia kata, ra'aitu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yuharrik. Seorang sahabat lain pula dia kata, waktu semayang saya lihat Nabi dia gerak-gerakkan jari dia. Yuharrik, gerak-gerak. Yang tadi dia tak gerak, dia gerak sikit je, asyara, syarat je, sikit je. Sekali gerak ya. Yang ni sahabat ni kata dia gerak. Jadi yang isyarat ni pun asyhadu an la ilaha itu pun hadis Rasul. Walaupun Nabi tak kata, tapi Nabi buat, sahabat cerita. Yang gerak-gerak ni pun hadis Rasul. Nabi tak kata, tapi sahabat cerita Nabi buat. Nabi buat. Masuk dalam hadis juga. Jadi kategori yang pertama tuan-tuan, apa Nabi kata? Hadis. Yang kedua, apa Nabi buat? Apa Nabi buat? Sahabat cerita Nabi buat begini, itu juga dikatakan sebagai hadis. Yang ketiganya hadis ni ialah ma'aqarrar Rasul, apa yang diakui, apa yang diperakui oleh Nabi. Maknanya Nabi tak sebut, Nabi tak buat, tapi ada sahabat yang buat benda tu. Ada sahabat buat benda tu, sampai berita kata sahabat ni buat begini, Rasulullah okeylah. Rasulullah kata okeylah, tak ada masalah. Rasulullah akui, lebih kurang gitulah, akui. Itu pun juga masuk dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi lah kita nak faham bila kita nak bercakap hadis, nak faham hadis ni, tiga perkara asas ni. Ya, apa Nabi sebut, apa Nabi buat, apa yang sahabat buat tetapi diperakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita kata hadis ni, tiga benda ni lah. Tiga benda ni, faham Cumanya masalah dia, hari ini kedapatan orang yang tak mau rujuk kepada hadis, ya. Ni masalah ada isu dia, orang tak mau rujuk kepada hadis, orang tak mau berpegang kepada hadis, orang anggap hadis ni tak betul, orang kata hadis ni bukan daripada Rasul tapi direka-reka oleh sahabat Nabi, direka-reka oleh para ulama, ya. Jadi kenapa hadis tu penting dalam hidup kita? Ya, kenapa hadis tu penting dalam hidup kita? Jadi kalau orang tolak hadis tu, orang yang tolak hadis tu, orang tu tak ikut Quran. Siapa-siapa yang tolak hadis, seluruh hadis dia tolak, orang ni tak ikut Quran. Sebab apa? Sebab dalam Quran Allah Subhanahu wa taala suruh kita ikut Nabi. Betul? Allah Ta'ala suruh kita ikut Nabi. Kalau ikut Nabi, bukan makna ikut Quran. Kalau ikut Quran, ikutlah Quran. Kan? Tapi Allah Ta'ala suruh ikut Nabi. Ikut Quran itu ada ayat ikut Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikutlah apa yang telah diturunkan, apa yang diwahyukan kepada kamu daripada Tuhan. Ikutlah apa yang diwahyukan. Quran lah. Ikutlah Quran. Itu satu ayat suruh kita ikut Quran. Tapi ada lagi tuan-tuan dan puan-puan beberapa ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala suruh kita ikut Nabi. Makna ikut Nabi, ikut apa yang Nabi kata, apa yang Nabi buat, apa yang disabdakan oleh Nabi. Maknanya ikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ayat dia? Dalam Quran banyak ayat Quran, ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa Allah taala sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Maksud dia, wahai golongan yang beriman, ati'ullah, taatlah Allah. Perintah Allah yang pertama, Allah Ta'ala kata taatlah Allah, ati'ullah, taatlah Allah. Bagaimana kita nak taat kepada Allah? Adakah taat kepada Allah maknanya kita duduk di masjid ni, Allah Ta'ala menjelma depan kita? Ataupun kita dengar satu suara mengaku, aku ni Tuhan kamu, hendaklah kamu buat semayang begini. Adakah macam tu kita nak taat kepada Allah? Macam tu kata tuan? Pernah siapa datang Tuhan menjelma depan dia?
Tak ada kan? Jadi Allah Ta'ala suruh taat kepada Allah. Macam mana kita nak taat kepada Allah? Taat kepada Allah bermaksud taat, patuh kepada kitab Allah. Ni Quran ni. Taat kepada Allah maknanya patuhlah perintah Allah yang ada dalam Quran ni. Patuh kepada kitab Allah, patuh kepada Quran. Allah bukan makna Allah tu, makna kitab Allah. Kita kena fahamnya tu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ati'ur rasul, taatlah kamu kepada rasul. Adakah taat kepada rasul kita nak tunggu Nabi Muhammad datang depan kita, menjelma depan kita, mengaku aku ni Muhammad, aku Rasulullah. Apa khabar para penonton? Bersama dengan saya Azmuddin Zainal dalam segmen Sunnah Sana Sini. Ada satu lagi sunnah yang akan saya kongsikan pada hari ini ketika berada di dalam tandas, iaitu membersihkan tandas setelah digunakan. Apa salahnya setelah kita gunakan tandas ni, kita bersihkan dia? Moga pengguna sepatu kita akan menggunakannya dalam keadaan selesa. Kita sendiri pun tengok kalau tandas kotor, jijik, kita pun tak nak menggunakannya. Jadi lebih baiklah kita membersihkannya setelah kita guna. Kerana apa? Kebersihan sebahagian daripada betul tu. Kita jumpa lagi minggu depan dengan sunnah yang lain juga di dalam tandas. Sunnah Sana Sini. Jumpa lagi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ati'ur rasul, taatlah kamu kepada rasul. Adakah taat kepada rasul kita nak tunggu Nabi Muhammad datang depan kita, menjelma depan kita, mengaku aku ni Muhammad, aku Rasulullah. Kamu kena bersedekah, kamu kena semayam gini. Adakah kita nak tunggu macam tu? Kalau taat kepada Allah maknanya taat kepada kitab Allah, maka taat kepada rasul maknanya taat kepada hadis Rasul. Taat kepada Rasul maknanya taat kepada hadis Rasul. Taat kepada Allah, kitab Allah, taat kepada Rasul, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak jelas tak? Ayat ni menunjukkan kena ikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita tentang masalah kalau kasih kepada Allah, apa kita nak kena buat. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kalau kamu semua, kalau kita semua ni kasihkan Allah, cintakan Allah, apa yang kita nak kena buat? Allah Ta'ala suruh kita buat fattabi'uni, maka ikutlah aku. Ikutlah Nabi. Aku tu Nabi. Ikutlah Nabi. Allah. Kalau kamu cinta Allah, ni Nabi, ikut Nabi. Maknanya kena ikut Nabi. Kena ikut apa yang Nabi sebut. Apa yang Nabi sabdakan. Apa yang dikatakan sebagai hadis Nabi. Kalau tak perlu hadis Nabi, ayat ni patut dia bunyi macam mana? Katakanlah kalau kamu cintakan Allah, maka ikutlah Quran. Ayat tu patutnya bunyi macam tu. Kalau kita tak mau pakai hadis. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'ul Quran. Ada ayat macam tu? Tak ada. Tapi Allah Ta'ala sebut, kalau kamu cintakan Allah, ikutlah Nabi. Cintakan Allah, Quran dah ada dah. Tapi kena tambah lagi, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang panjang ni, tuan-tuan, kita rujuk ayat yang panjang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita tentang masalah ikut Nabi ya, dalam surah Al-A'raf. Panjang ayat dia, dekat-dekat satu muka surat. Ayat 157, ayat 158 daripada surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Golongan yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis namanya di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil. Apa tugas Nabi? Ini tugas Nabi ni. Bukan sekadar Quran saja, tugas Nabi lagi. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi suruh buat perkara baik, Nabi larang mereka buat perkara maksiat.
Bukan sekadar Nabi baca ayat Quran je. Nabi tengok, oh Nabi sebut begini, ni benda ni halal, ni benda ni haram, begini ya. Kemudian Nabi sebut, Allah Taala sebut wa yuhillu lahumut thayyibat. Allah Taala halalkan bagi mereka, Rasulullah menghalalkan bagi mereka perkara yang baik dan mengharamkan ke atas mereka perkara-perkara yang kotor, khaba'is. Ini tugas Rasul. Bukan sekadar dalam Quran je. Rasul, Nabi tambah lagi apa yang halal, apa yang haram, ya. Kemudian Allah Taala sebut falladzina amanu bi, orang yang beriman dengan Nabi, wa azzaruhu, dia muliakan Nabi, wa nasaruhu, dia tolong Nabi, wattaba'un nural ladzi unzila ma, dan ikut cahaya yang diturunkan bersama-sama dengan Nabi, Quran. Itulah orang yang berjaya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ayat 158, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wattabi'uhu, hendaklah kamu ikut Nabi. Ikut Nabi, wattabi'uhu, hendaklah kamu ikut Nabi. Bukan sekadar ikut Quran, tapi hendaklah kamu ikut Nabi. La'allakum tahtadun, moga kita ni mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Quran Allah Taala jelaslah bagi tahu kepada kita mesti ikut Nabi. Maknanya ikut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata hadis yang suruh ikut Nabi dah, bukan hadis saja. Quran sendiri suruh ikut Nabi. Jadi bagaimana kita nak tolak kita mau ikut Nabi? Kalau kita tak mau ikut Nabi, maknanya kita tak ikut perintah Quran. Sebab Quran suruh ikut Nabi, Quran suruh amalkan apa yang Nabi sabdakan, Quran suruh kita amalkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bawa contoh ya. Contoh bagaimana kalau kita ni dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, kalau tak ada hadis macam mana? Tuan-tuan sembahyang subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sembahyang maghrib berapa rakaat? 3. Sembahyang isyak berapa rakaat? Zuhur 4, asar 4. Cuba cerita ayat Quran mana yang suruh sembahyang subuh 2 rakaat? Apa salahnya kalau hari Sabtu kita cuti, hari Ahad kita cuti, kita tak ada kerja apa, kita sembahyang subuh banyak sikit? Quran tak cerita pun. Dalam Quran kata subuh 2 rakaat. Sembahyang subuh ada tak dalam Quran? Ada tak perkataan subuh tu? Yang kata solatus subuh ada tak? Saya rasa tak ada dah. Ada duk sembahyang apa? Tak usah sembahyang lah. Kita ikut Quran. Kita tak mau ikut hadis, kita nak ikut Quran je. Subuh ada dalam Quran, solat subuh tak ada. Solat zuhur ada tak? Solat zuhur tak ada. Solat asar ada tak? Solat asar tak ada. Solat maghrib ada? Tak ada. Solat isyak tak ada. Allah Taala sebut satu solat dalam Quran, nama dia solat wusta. Pernah dengar solat wusta? Allah Taala sebut dalam Quran. Siapa yang pernah sembahyang wusta ni? Ada tak kita duk sembahyang usolli fardhul wusta? Sahaja aku sembahyang wusta berapa rakaat? Ada tak? Pernah mengaji tak? Ni Quran sebut ni. Hafizu 'alas salawat was salatil wusta. Jagalah solat-solat. Semua solat kena jaga. Kena buat elok-elok. Was salatil wusta, dan jagalah solat wusta. Mana sembahyang solat wusta je lah. Bila nak sembahyang? Berapa rakaat nak sembahyang? Allah Taala tak cerita. Jadi bagaimana kita nak sembahyang tu kalau tak ada hadis? Okey. Baik, dalam Quran Allah Taala cerita bab sembahyang ni, Allah Taala cerita berapa perkara aja dalam sembahyang. Cara sembahyang dalam. Saya boleh rangkumkan, Allah Taala cerita bab solat dalam Quran ada 7 perkara. Ada 7 perkara. Yang pertama kata Allah, aqimus solat, dirikanlah solat. Makna solat dirilah. Ya, diri solat Bayangkan kita diri solat ni. Yang kedua Allah Taala suruh kita bila solat ni faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah benda yang mudah daripada Quran. Tak semestinya baca Fatihah. Kalau nak baca qul huwallah, bacalah qul huwallah. Kalau nak baca idza, bacalah idza. Kalau nak baca inna a'tayna, bacalah inna a'tayna. Fatihah panjang 7 ayat, baca inna a'tayna 3 ayat je. Baca inna a'tayna. Sebab dalam Quran dia tak suruh pun baca Fatihah. Allah Taala suruh sembahyang dan bacalah benda yang mudah daripada Al-Quran. Apa-apa nak baca pun tak apa. Yang penting ayat Quran. Yang ketiga Allah Taala suruh sembahyang tu kerana Allah.
Wa qumu lillah, dirikanlah solat tu kerana Allah. Buat tu kerana Allah. Aku semayang ni kerana Allah ni, aku solat ni kerana Allah. Yang keempat, Allah Ta'ala suruh kita khusyuk dalam solat. Khusyuk hati kita ni khusyuk, tak teringat benda-benda lain dah. Ini pun payah ni. Kan? Bila Allahu Akbar tu teringat macam-macam. Kan? Kunci kereta cari tak jumpa ya. Kalau pergi semayang tu insya-Allah jumpa, teringat. Allahu Akbar je teringat. Oh, kunci kereta. Dia tak teringat lagi kunci kereta. Dia teringat tadi aku masuk dalam rumah, seluar aku buka, sangkut kat mana, kunci kereta aku letak kat mana, aku pergi dapur, mancuh kopi, mancuh minum. Lepas bagi salam lagi baru teringat, oh kunci kereta kat sini. Tak khusyuk dah. Allah Ta'ala suruh kita khusyuk. Penting ni Allah Ta'ala suruh ni khusyuk. Yang kelima, Allah Ta'ala suruh kita kunut dalam solat. Bagi perhatian dalam solat kita. Maknanya pergerakan kita dalam solat tu bagi perhatian sungguh-sungguh ya. Yang keenam, Allah Ta'ala suruh kita rokok dalam solat. Ada rokok. Yang ketujuh, Allah Ta'ala suruh kita sujud dalam solat. Cuba tuan-tuan buat tengok. Semayang ikut Quran, solat ikut Quran. Diri, nak kata Allahu Akbar tak? Allah Ta'ala tak suruh pun. Diri elok, diri, tangan tak payah angkat. Dia tak sebut, Quran tak sebut kena angkat tangan sampai cuping telinga. Kan? Kena niat dalam hati, aku nak semayang apa. Semayang zuhur pun tak ada, subuh tak ada, asar, maghrib, isyak pun tak ada. Kan? Nama tu tak ada dalam Quran. Nak semayang berapa rakaat pun tak sebut dalam Quran. Kan? Diri, kemudian bacalah inna a'tainaka idza ja'aka wal 'asri ka, bacalah. Lepas tu rokok. Waktu rokok tu tak usah baca apa. Sebab Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran. Waktu rokok nak baca apa? Lepas rokok yang tidak lah. Ada tak yang tidak dalam Quran? Tak ada. Jangan yang tidak. Lepas rokok tak baca apa, terus turun sujud. Berapa kali nak sujud? Tak tahu. Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran. Kan? Lepas tu macam mana nak keluar daripada semayang? Kan? Sujud. Lepas tu dia tak suruh bangun dah. Kan? Tak suruh bangun dalam Quran, tuan-tuan. Jadi bayangkan bagaimana kita nak buat ibadat solat saja kalau kita tak mau pakai hadis. Dan kita nak ikut Quran saja. Takkan kita kata kita nak semayang cara Nabi Ismail kot. Sebab dalam Quran sebut Nabi Ismail pun semayang. Kita tak mau ikut Nabi Muhammad, nak ikut Nabi Ismail. Macam mana Nabi Ismail semayang? Siapa boleh cerita Nabi Ismail semayang macam mana? Tak ada siapa boleh cerita Nabi Ismail semayang macam mana. Sebut tentang masalah semayang lah. Nabi Ismail pesan kepada anak dia supaya jaga solat. Tapi macam mana cara dia solat? Wallahu alam. Nabi Ismail ni berapa ribu tahun daripada kita sekarang ni? 3,000, 4,000 tahun. Wallahu alam kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru 1,400 tahun. Adakah rekod Nabi Muhammad, dokumen Nabi Muhammad semayang tu tidak sah sehingga kita nak ambil rekod dokumen Nabi Ismail semayang? Wallahu alam, kita tak tahu keadaannya. Semayang kita pun akan jadi kelang kabut dah, keliru dah kalau kita tak pakai hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab makan. Dalam bab makan apa yang Allah Taala haramkan? Allah Taala sebut dalam Quran. Dalam surah Al-Maidah, "Hurrimat 'alaikumul maitah wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabu'." Allah Taala sebut beberapa makanan yang haram, iaitu diharamkan bangkai, diharamkan darah, diharamkan daging babi, daging khinzir, diharamkan benda-benda yang disembelih bukan kerana Allah, mati kena tanduk, mati jatuh tempat tinggi dan sebagainya. Ada tak dalam Quran Allah Ta'ala sebut Allah mengharamkan tulang babi? Ada tak? Ada. Dalam Quran dia kata Allah Ta'ala haramkan daging babi. Daging je haram. Assalamualaikum, bersama saya lagi Hadi dan saya amalan segmen Bahasa Arab dalam 60 saat. Seperti minggu-minggu sebelum ini, kami berdua akan berkongsikan kepada semua satu lagi perkataan bahasa Arab yang baru, yang mana perkataan ini juga kita gunakan dalam ibadah solat seharian kita. Perkataan baru untuk minggu ini ialah
Razaqah. Huruf Ra, Zai dan huruf Qaf. Razaqah ini membawa maksud memberi rezeki. Waktu bila kita guna perkataan ini, Hadin? Seperti minggu-minggu sebelum ini, kita gunakan perkataan ini semasa bacaan duduk antara dua sujud, iaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Jadi warzuqni itu perkataan dasarnya adalah Razaqah. Betul. InsyaAllah dengan memahami perkataan Razaqah ini akan membantu anda untuk khusyuk dalam solat, kerana anda sudah pun tahu ketika anda melafazkan perkataan ini, anda sedang berdoa kepada Allah untuk melimpahkan rezeki. Jadi kita ada lagi 3 perkataan yang kita gunakan dalam duduk antara dua sujud. Nak tahu? Tunggu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah Taala sebut kata tikus haram dalam Quran. Ada tak perkataan tikus? Fa'run tu ada tak dalam Quran? Tak ada. Allah Taala tak sebut dalam Quran Allah mengharamkan tikus. Jadi kalau tak ada dalam Quran, kita tak mau pakai hadis, maknanya tikus tu halal. Tangkaplah tikus. Kan? Yang penting tangkap sembelih. Masuk lapang angkat sembelih. Kan? Bismillah, menghadap kiblat, bismillahirrahmanirrahim, sembelih potong. Kan? Buatlah goreng ke. Lebih kurang bung puyuh lah. Besar tu jugalah kan. Tak ada sebut dalam Quran pengharaman tikus. Begitulah binatang-binatang lain yang kita tak makan hari ini. Pasal apa kita tak makan katak? Tak sebut dalam Quran. Kita tak makan tikus, tak sebut dalam Quran. Kita tak makan ular, tak sebut pun kata haram dalam Quran. Jadi kenapa kita tak mau makan? Makanlah. Sebab kita nak jadi orang yang ikut Quran, tak mau ikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu bab makan je. Bab makan. Kalau orang yang tak mau pakai hadis pun jamu sup tulang babi pun dia tak makan. Kan ni, silalah sup tulang babi ni. Kan sedap ni, tak haram. Kalau betul-betul ikut Quran, kena minum. Kena ratah sup ni. Kan? Kalau betul-betul ikut Quran, tak mau ikut hadis ya. Baik, dalam soal kita nak buat haji tuan-tuan, buat haji, buat umrah. Orang lelaki dia pakai macam mana? Kadang pakaian dia. Ihram pakai macam ni kan? Dia tak pakai macam ni. Pasal apa tak boleh? Pasal pakaian ni pakaian yang berjahit. Tapi saya nak tanya, ada tak dalam Quran satu ayat Allah Ta'ala sebut kalau ihram jangan pakai pakaian yang berjahit? Tok Imam, ada tak Tok Imam? Mana Tok Imam? Ada tak sebut dalam Quran jangan pakai pakaian yang berjahit kalau ihram haji, kalau ihram umrah? Tak ada. Kan? Tak jumpa. Kita nak tawaf berapa? Ni tawaf ni gambar Kaabah ni. Kita nak tawaf berapa kali ni? Berapa pusingan kita tawaf? 7. Satu kali. 7 pusing ni Kaabah ni. Baitullah ni kita pusing 7 kali ni. Ada tak dalam Quran dia suruh kita pusing 7 kali? Apa salahnya? Dalam Quran tak sebut pun. Orang tua-tua umur 60 ke atas tawaf sekali je, pusing sekali cukup. Yang kerusi roda tak payah tawaf, angkat tangan je. Yang muda-muda 7 kali. Yang tua-tua tak payah 7 kali, sekali pun cukup dah. Pasal tak sebut dalam Quran. Sah ada ibadat kita? Tak sah. Sebab itu kita perlukan pada hadis. Sebab itu dalam cerita bagaimana sahabat-sahabat pun kadang-kadang ada yang salah faham terhadap ayat-ayat Al-Quran bila mana mereka baca Quran semata-mata tanpa melihat kepada huraian yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada seorang sahabat tuan-tuan, dia berjunub ya. Berjunub. Bila keadaan berjunub tu air tak ada. Kita pun kalau air tak ada tuan-tuan boleh berjunub juga tuan-tuan, tak ada masalah. Malam ni katalah malam Jumaat tuan-tuan kalau malam Jumaat katakanlah air tak ada. Kan nak sentuh isteri kata abang, air tak ada abang. Jangan risau, jangan susah hati, tak ada masalah. Walaupun tahu kata air tidak ada, nak mandi wajib pagi esok, tidak ada masalah. Projek jalan. Projek tetap boleh jalan. Sebab apa? Sebab boleh tayamum. Boleh tayamum. Kalaulah air tak ada 2 minggu,
Takkan projek malam-malam tangguh 2 minggu. Kalau air tak ada sebulan, takkan projek nak tangguh sebulan. Allah Ta'ala bagi kelonggaran. Tak ada masalah. Air ada, mandi wajib. Kalau air tak ada, tayamum. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berjalan dan malam tu dia mimpi basah. Mimpi basah dia kena mandi wajib lah. Bila dia kena mandi wajib tuan-tuan, air tak ada, dia nak tayamum. Bila nak tayamum, macam mana dia nak buat tayamum? Dia faham kalau kita tayamum daripada wuduk, sapu muka, sapu tangan. Tayamum daripada wuduk, sapu muka, sapu tangan. Baik, dia nak mandi wajib. Mandi wajib ni kena seluruh badan. Oleh kerana itu, tayamum pun untuk mandi wajib seluruh badan. Sahabat ni pun berguling-guling di atas pasir. Dia berguling-guling atas pasir, niat tayamum, untuk angkat hadas besar, untuk angkat hadas besar. Kan? Dia fikir dengan tu, kan? Fikir dengan akal dia. Kan? Bila balik habis tayamum seluruh badan dia berpasir dah badan dia, barangkali balik jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu tayamum daripada mandi wajib tu macam wuduk juga, sapu muka, sapu tangan. Macam tu je. Bukan tayamum seluruh badan. Ni benda ni tak ada cerita dalam Quran ni. Sampai sahabat ni yang mengaji ayat Quran dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun dia baca ayat ni dia pun salah faham juga. Sebab ayat Quran tu dia bagi dasar je, tapi huraiannya kena ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada sahabat, dia salah faham dalam satu ayat Quran, dia salah faham, dia baca ayat Quran, Allah Ta'ala sebut tentang masalah agak, laisa 'alal ladina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Tidak ada dosa ke atas orang beriman dalam apa juga mereka nak makan, mereka nak minum ni, termasuklah minum arak ni. Sahabat ni faham kalau minum arak tak mengapa. Syarat dia mesti beriman, beramal soleh, bertakwa kepada Allah. 3 syarat ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Maka sahabat ni dia fatwa, dia kata harus minum arak kalau kita beriman, kalau kita beramal soleh, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Maidah ayat 93. Sahabat ni baca ayat ni. Bila sampai berita ni kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar betulkan, ayat ni bukan maksud macam tu. Bukan. Ayat ni nak cerita dulu-dulu ni. Sahabat-sahabat yang minum arak dulu-dulu ni, sebelum arak diharamkan, mereka minum arak bergelen-gelen dah. Kemudian mereka mati. Lepas mereka meninggal dunia, mati, arak diharamkan. Sahabat tanya, macam mana sahabat yang mati dah? Sebelum arak diharamkan dah mati dah. Barulah ayat ni turun. Tak ada apa, tak ada dosa. Sebab mereka beriman, beramal soleh, bertakwa kepada Allah. Dan mereka minum arak tu, waktu arak tu belum diharamkan lagi. Ayat tu nak cerita kes tu. Bukan kata boleh minum arak. Tapi kalau kita baca ayat tu, tak tengok hadis, tak tengok sunnah, tak tengok apa Nabi cerita, kita pun akan salah faham sebagaimana segelintir sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang salah faham terhadap sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini peranan hadis ni nak cerita kepada kita. Semayang kalau tak ada hadis, kita buat 7 perkara tadi je. Bab makan kalau tak ada hadis, sup tulang babi adalah halal. Kalau tak ada hadis. Tikus adalah halal, ya. Apa lagi? Kata adalah halal. Apa-apalah halal, tak sebut dalam Quran pengharamannya. Kalau tak ada hadis, kita tak perlu pakai ihram. Orang lelaki ni tak perlulah pakai kain tola putih tu selempang atas ni, tak perlu. Pakai jubah pun boleh ihram kalau tidak ada hadis. Kalau tak ada hadis, kita tak perlu tawaf 7 pusingan. Kok suka kita lah, kalau rajin 1 pusingan pun tak apa. Sebab tak ada ayat Quran sebut kena 7 pusingan. Begitulah ibadat kita, kalau tidak ada hadis kita akan rosak, ya. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang memang kadang-kadang dia tolak hadis. Kadang-kadang dia tolak hadis ni kerana apa? Kerana dia timbulkan keraguan dalam hadis ni, banyak hadis-hadis yang palsu. Ya, banyak hadis kadang-kadang. Jadi dia tolak semua hadis kerana dia kata ada hadis palsu. Boleh tak kita tolak semua hadis kerana ada hadis palsu? Jadi dia tolak semua hadis kerana dia kata ada hadis palsu. Boleh tak kita tolak semua hadis kerana ada hadis palsu?
Tuan-tuan ada duit? Ada duit tak? Ada. Ada duit RM1, ada duit RM5, ada duit RM10, ada duit RM100. Tiba-tiba heboh dalam berita di pasaran, tersebar duit palsu. RM1, RM5, RM10, RM100. Dalam simpanan kita ni duit dah. Tuan-tuan nak buang ke duit tuan-tuan? Nak buang ke duit ni? Tak buang. Walaupun dalam surat khabar, dalam berita kata ada duit palsu, tak buang. Semak dulu. Duit ni palsu ke tak palsu? Kalau palsu kita buang, kalau tak palsu kita pakailah. Semak dulu. Pergi kedai tu dia letak bawah lampu tu, RM50 tak bawah lampu. Wah, asli ni. Dia ambil, kan? Semak. Kita tak buang semua hadis tu. Ubat, kita ada ubat batuk, kita ubat sekian jual kat kedai, jual 4 mersi kan. Tiba-tiba heboh dalam surat khabar. Kementerian Kesihatan kata ubat-ubat yang jenama ni palsu. Kita di rumah kedai, kita beli dekat farmasi, beli dengan ahli farmasi. Ubat nama sekian, sama nama. Dalam surat khabar ni ubat ni juga. Kita nak buang ubat ni ke? Banyak ubat ni. Ataupun kita nak semak dulu. Boleh jadi ubat yang kita beli tu betul. Benar, ubat asli elok, tak ada masalah. Tapi dalam surat khabar tu ubat tak asli, tapi dia guna nama yang sama. Adakah kita nak buang ubat ni? Kerana persamaan nama? Saya yakin kita tak buang. Sebagaimana kita tak buang duit. Kerana adanya duit palsu dalam pasaran. Kita semak dulu. Jadi kita tak buanglah hadis. Semua hadis tu kerana dikatakan ada hadis palsu. Semak dulu. Hadis mana palsu? Hadis mana tak boleh pakai? Saya pernah tuan-tuan satu hadis tu. Satu hadis. Saya semayang. Bila saya semayang ni orang suruh saya jadi tu imam. Orang suruh saya jadi tu imam kan. Jadi saya pakai macam ni lah. Pakai jubah, pakai kepiah. Lepas ceramah tu orang suruh saya menjadi tu imam. Saya malas nak jadi tu imam. Yang pertama pasal penat ceramah. Yang kedua pasal ada budak-budak yang pakai sorban. Ada pelajar-pelajar mahat tahfiz yang pakai sorban, pakai jubah putih, pakai sorban. Saya pun kata saya tak boleh jadi imam. Tu imam tanya saya, pasal apa ustaz? Saya kata kerana ada satu hadis. Man labisal imamah fahuwa aula bil imamah. Siapa-siapa yang pakai sorban, siapa-siapa yang pakai sorban, maka dia lebih layak dengan jawatan tu imam. Ya, siapa-siapa yang pakai sorban, dia lebih layak dengan jawatan tu imam. Jadi pelajar Ma'at Hafiz ni bila dia dengar saya baca hadis tu, dia berkata tak apalah ustaz, saya jadi tu imam. Pasal dia pakai sorban. Ya pilih jadi imam. Hadis itu betul ke hadis Rasulullah? Hadis itu bukan hadis Rasulullah. Hadis itu hadis saya. Saya reka. Tapi saya tak katalah hadis Rasulullah. Saya kata hadis je. Hadis apa? Hadis akulah. Cuma orang salah faham. Orang salah faham. Jadi nak sebut ada kadang-kadang tersebar hadis itu kerana direka oleh orang. Dia niat nak menggalakkan orang melakukan amalan. Dia nak menggalakkan orang baca Quran. Dia reka fadilat sekian. Dia sebut dia kadang-kadang jual terung. Ada satu hadis sebut al-badhinjal lima ukila lahu. Buah terung itu bagi apa yang kita niat nak makan. Apa saja kita niat, kalau kita makan buah terung, insya-Allah akan jadi. Masa makan buah terung tu niat. Jadi bila ulama kaji hadis tu, rupanya hadis tu dicipta oleh seorang penjual buah terung. Dia nak bagi buah terung, dia laku, dia reka satu hadis, dia kata Nabi kata al-badhinjal lima ukila lahu. Buah terung itu bagi apa yang kita niat nak makan. Dia jual buah terung. Jadi ulama kaji, oh hadis ni tak betul, ini hadis buah terung ni, hadis ni tak betul. Dia reka cipta, bukan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah hadis ni, kita tak terima semua hadis. Tapi kita tak tolak semua hadis. Kita tapir tengok. Kalau hadis ni sahih, hadis ni hasan, para ulama dah buat kajian hadis ni makbul, boleh terima, kita terima. Kalau ulama buat kajian hadis ni palsu, hadis ni tak betul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu kita tolak hadis tersebut. Sebab itu kita perlukan kajian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita nak faham hadis, kita bicarakan hadis ni satu perkara yang penting, bahawa sumber ilmu kita adalah berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana kita nak tahu tentang azab akhirat kalau tidak ada hadis? Bagaimana kita nak beriman kepada tentang syurga, kalau neraka, nak cerita apa yang berlaku dalam syurga, apa yang berlaku dalam neraka, apa azab bagi sekian-sekian orang kalau tidak ada hadis? Bagaimana kita nak tahu tanda-tanda akhir zaman kalau tidak ada hadis? Bagaimana kita nak jadikan panduan, pedoman dalam hidup kita kalau tidak ada hadis? Jadi semua kita ni perlu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma itulah para ulama dia buat kajian, dia kata ada golongan ya. Ada dua golongan yang perlu kita elakkan. Dua pahaman yang perlu kita elakkan. Iaitu pahaman yang pertama, ada orang yang terlalu mengikut semua yang dikatakan hadis Nabi. Semua yang dikatakan hadis Nabi, semua dia ambil. Ya? Dia tak tapih dah. Dia tak ubah soal langsung. Misalnya ada ulama dia buat kajian, dia kata tengok mimbar kita ni. Mimbar kita ni dikatakan zaman Nabi dia 3 anak tangga juga. Ini pun ada 3 anak tangga. 1, 2, 3 ni. Kalau lebih, kalau buat 7 anak tangga boleh tak? Ada orang dia kuat pegang sangat, dia kata tak boleh. Kalau lebih daripada 3 anak tangga, itu sudah menyalahi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis katanya, cerita kata 3 anak tangga je. Jadi berat tu berat, susah. Ya. Jadi yang ni boleh ubah suai. Tak kisahlah nak tangga 3 ke 4 ke, yang penting orang nampak tok khatib ketika mana khatib nak berkhutbah. Sebab itu tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik atas mimbar. Bila tak ada mimbar yang asal, Rasulullah pakai buat batang pokok taman, naik tinggi sikit. Bila ada orang buat mimbar ni, Rasulullah pun naik supaya sahabat-sahabat nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok macam mana kita nak ambil hadis tu. Kadang tapi ada yang boleh kita amalkan, ada yang kadang-kadang kerana adat masyarakat Arab. Ada kadang kerana tabiat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh kita kaji lagi. Ada hadis tuan-tuan sebut kepada kita. Dia kata idza waqa'adz dzubab, apabila lalat jatuh dalam bekas minuman seseorang kamu, apa kita nak buat? Falyaghmisu, hendaklah kamu rendam, hendaklah seseorang kamu terendam lalat tu. Sebab di sebelah sayap dia ada racun, sebelah sayap lalat tu ada penawar. Rendam, bila rendam buang, boleh minum air tersebut. Boleh minum air tersebut. Hadis ni pun kalau kita nak terima, sila beramal, tidak ada masalah. Kalau kita tak mau beramal pun tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab kata sebahagian para ulama, hadis tersebut disabdakan oleh Nabi tengok suasana masyarakat Arab ketika itu. Air payah. Barangkali lalat bukan macam lalat kita ni, lalat dia mungkin lebih bersih. Wallahu alam lah kan. Itu tengok kajianlah keadaan setempat masa tu dan sebagainya. Jadi ada golongan dia terima bulat-bulat. Apa yang masyarakat Arab yang disabdakan sesuai dengan masyarakat Arab, tak sesuai dengan masyarakat Cina, masyarakat India, masyarakat Melayu, dia terima bulat-bulat. Ini kadang-kadang perlu kita perhalusi. Ada golongan yang kedua, golongan yang berbahaya pula, iaitu dia tolak ke semua hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi okey lagi sebab dia terima hadis. Yang kedua ni dia tolak langsung hadis. Hadis yang cerita bab beriman kepada Allah ke, cerita bab akhirat ke, cerita bab syurga ke, cerita bab neraka ke, cerita bab cara nak tunaikan solat, cerita cara zakat, cerita cara puasa, cerita cara haji, cerita tentang akhlak-akhlak baik dan sebagainya, semua dia tolak. Sebab apa? Sebab dia kata ini semua direka-reka oleh para sahabat, ini semuanya direka oleh para ulama. Ini pahaman ini tuan-tuan, pahaman yang berbahaya kerana ia menafikan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutlah Nabi. Ikutlah Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah kalau kamu kasihkan Allah, fattabi'uni, maka ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pegangan kita wajib beramal dengan hadis. Wajib beramal dengan hadis dalam segenap aspek kehidupan kita. Sesiapa yang menolak hadis, maka ia telah menyeleweng daripada fahaman Islam yang sebenar dan kemungkinan besar boleh membawa kepada kerosakan
dalam akidahnya. Rosak akidah bukan rosak ibadat ya, tetapi rosak akidah kerana menafikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah memberi hidayah dan taufik pada kita. Saya kira sekadar itu untuk pertemuan pada kali ini. Bicara kita tentang masalah faham hadis, pegang kepada hadis, kerana itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.